Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke channel Syed Junaid Sembang. Terima kasih kepada anda yang menyokong dan menonton video saya. So hari ini kalau sound tak berapa baik, minta maaf lah, saya tak pakai mic hari ni. So hari ini 16 Julai 2021, saya dapat appointment first dose vaksin dekat Bangi Avenue. Dan sebenarnya 2-3 hari lepas kot saya dapat dalam My Sejahtera saya dah update. Okay, saya register 10 bulan 3. Kemudian 12 bulan kot, 12 bulan dapat update kata hari ni. So pagi tadi pun dapat message dan juga dapat call daripada pegawai sana, kata confirmkan nak hadir, tapi vaksin jenis apa saya pun tak tahu lagi. So perasaan bercampur bau. Sebab bila viral sekarang ni, orang yang sihat pergi PPV balik positif COVID kan. Sebab dekat sana ramai orang. So macam-macam hal lah kan. So dah standby mask 2 ke, mask apa, fabric pun ada. Kita ambil langkah berjaga-jaga sendirilah kan. So harapnya semua berjalan lancar. Dan jom, saya pun nak drive. Jom nanti saya update apa-apa jadi. Okay, bye. So dah habis dah kita punya vaksin first dose. So sekarang settle, habis, pakai double face mask lagi, dah boleh balik lah. Selepas cucuk tunggu 15 minit tak ada apa-apa, so boleh balik. Jom. So, selesai satu dos vaksin Sinovac yang saya dapat tadi. Proses dia sangat cepat, tak sampai 15 minit kot. Beratur, tunjuk My Sejahtera, tunjuk IC semua. Dan tempat dia pun sangat selesa. Okay? Belakang saya ni ada pancut. Saya dapat dekat Bangi Avenue. Okay? Tempat dia sangat selesa. So, terima kasih kepada staff-staff yang menguruskan, doktor dan nurse-nurse yang ada tadi. Okay. Okay, selesai first dose saya. So sekarang on the way nak balik. Singgah kedai sekejap, boleh beli barang sikit. Dan sedikit cerita tentang first dose tadi yang saya dapat dekat PPV Bangi Avenue. Dan sangat sistematik, sangat selesa tempat dia. Aircon, kalau kita beratur kat luar tu pun dia still berbumbung, still kawasan berbumbung. So tak panas dan kerusi banyak. Masa saya pergi kebetulan tak ramai orang, so kosong banyak. Dan petugas-petugas sana pun sangat membantu. Dan cepatlah, sistem tu jadi cepat. So sampai turn saya tanya dengan doktor. Doktor memang explain, kalau berlaku radang ataupun merah-merah dekat kawasan cucuk ni, itu biasa, dia kata itu biasa. So tak ada apa-apa. Dan kalau kita demam,
2-3 hari selepas tu pun biasa. Ambil Panadol saja dia cakap. Tapi sekiranya jantung jadi laju, ataupun kita cerit-berit, ataupun apa lagi ada kata, demam ke pengsan kot, kita perlu pergi jumpa doktor ataupun hospital lah, dengan segera sekiranya ada tanda-tanda tu. So saya pun yalah masih berjaga-jaga kan. So harapnya tak ada apa-apa. Harapnya vaksin ni tak ada apa-apa kesan yang buruk. Cuma kesan ni tadilah, tak ada orang nak ambil gambar kan. Bila pergi seorang-seorang ni, aduh, tak apalah, nak buat macam mana kan. So lagi doktor explain sangat jelas. Sekiranya kita dah lengkap 2 dos pun, kita masih ada kebarangkalian, masih ada kemungkinan untuk dijangkiti COVID-19, masih boleh positif. Dan kita boleh jadi pembawa. Maksudnya saya kena, tapi mungkin doktor kata tak teruk. Mungkin kalau saya positif pun, ataupun siapa yang dah 2 dos, mungkin kalau positif pun dia tak akan sampai stage 5, stage 1 atau stage 2. Dan tapi masih boleh menjangkiti orang lain yang punya imun yang lemah. Contohnya anak-anak kan, tak vaksin. So mereka masih boleh positif. So masih kena berjaga-jaga, masih kena ikut SOP, pakai face mask, pakai hand sanitizer, penjarakan, semua masih macam biasa doktor kata. So itu sangat jelas doktor kata, walaupun dah 2 dos, kita masih ada kebarangkalian untuk positif, tapi risiko tu mungkin tak teruk. Dan saya sajalah tanya tadi pasal virus, pasal varian Delta yang baru tu kan. So doktor kata varian vaksin dos yang sekarang ni mampu untuk lawan virus yang sedia ada. Tapi Delta ni dia adalah mutasi yang baru. So doktor tu kata kalau tak dapat dilawan oleh vaksin sedia ada, mungkin ada third dose. Okey, mungkin. Saya tak kata memang ada lah, tapi mungkin sekiranya perlu. Itu pun atas KKM lah. KKM akan kaji macam mana kan, sama ada perlu third dose ataupun tidak. So apa yang kita perlu buat adalah kita kena still patuh pada arahan kerajaan, still macam biasa lah walaupun dah dengan. So saya terus dapat second dose appointment di tempat yang sama, jenis yang sama. So saya dapat tadi adalah Sinovac. So Sinovac sama lah. Doktor kata mana-mana vaksin pun sekarang ni sama. Yang penting kita dah terima vaksin. Dan orang kata mungkin selepas vaksin ni ada beberapa perubahan kan. Takut lepas ni berubah jadi macam Syafiq Kyle kan. Tapi itulah, kita harap, saya berharap lebih ramai rakyat Malaysia yang menerima vaksin. Sekiranya anda menerima appointment tu, jangan tolak, terima, sebab kita nak mencapai herd immunity dan kita nak cuba life tu kembali normal. At least kita boleh keluar kan, at least kita boleh keluar lah. Ini nak keluar pun tak boleh kan. So kepada siapa yang dapat appointment tu, jangan tolak. Dan sekiranya dapat appointment, pastikan update MySejahtera. Bateri cukup, sebab memang dia akan tengok handphone, tengok MySejahtera, kena scan apa semua. Bawa IC, tu je lah kot yang penting kan. So hopefully, saya harap first dose ini dan second dose yang akan saya terima nanti tak ada apa-apa kesan yang buruk kepada saya ataupun siapa-siapa saja yang menerima, siapa-siapa saja yang menonton. Dan itu sahajalah untuk video pada kali ini. Semoga anda semua dalam keadaan sihat dan terimalah vaksin untuk mencapai herd immunity di negara kita. Okey, itu saja. Teruskan like, share dan subscribe. Jumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Nak pergi kedai kejap. Anak suruh beli keropok pula.